Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada petang ini secara live ataupun secara langsung bagi meneruskan pengajian tajwid ataupun ulang kaji tajwid kita, iaitu masih menggunakan kitab tajwid ini. Baik, yang mana ada boleh buat keluar lah kitab tajwid ini. Baik, tengok pada muka surat 60 lah, muka surat 60 insya-Allah. Yang pertama sekali kita akan bahas ataupun kita akan bincang berkaitan dengan hukum mat tamkin. Mat tamkin, ni tajuk dah, mat tamkin. Yang mana ada buku ni boleh buat keluar lah. Baik, tengok ada buku tu, dia kata mat tamkin. Mat maksudnya panjang, tamkin maksudnya tetap. Jadi macam mana kita nak kenal mat tamkin? Dia kata mat tamkin ialah pertamanya waw bertemu waw dan atau ya bertemu ya, dibaca panjang, dua harakah. Oleh itu tidak diidghamkan. Contohnya alladhi, tu ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Alladhi yad'ul yatim, kat sini tidak boleh dibaca dengan idgham. Alladhi yad'u, tidak boleh, tidak boleh dibaca dengan idgham di sini. Kedua, contoh yang kedua adalah di bawah tu, illal ladzina amanu wa amilus, tidak boleh dibaca idgham. Illal ladzina amanu wa amilu, manu, tidak boleh dibaca dengan idgham. Baik. Kemudian keduanya berhimpunnya dua huruf ya. Berhimpun atau bertemunya dua huruf ya, yang satu bertanda kasrah dan bertasydid, manakala yang satunya lagi berbaris sukun, yakni mati. Contoh dia, an-nabiyyin huyyitum al-hawariyyin. Tu yang bawah tu. Jadi jadi mat tamkin ni, yang bawah tu lebih tepat lah, iaitu berhimpun dua ya lah. Mat tamkin ni berhimpun dua ya. Ya yang pertama bertasydid dan kasrah, manakala ya yang kedua sukun ataupun mati lah, ataupun kita panggil ya mat. Jadi apabila berhimpun dua ya, yang pertama ya yang pertama ada kasrah dan ada tasydid, ya yang kedua ya mat. Baik. Jadi dibaca panjang dua harakah. An-nabiyyin huyyitum al-hawariyyin. Tu. Jadi perkataan-perkataan ni lalu kita jumpa lah dalam Quran, lalu kita jumpa perkataan an-nabiyyin, minan nabiyyi. Tu mat tamkin lah tu. Mat tamkin lah. Bertemunya dua ya. Ya yang pertama bagi kasrah dan bertasydid. Ya yang kedua ya mat ataupun ya sukun lah. An-nabiyyin huyyitum al-hawariyyin. Tu dibaca panjang dua harakat sahaja. Baik, manakala yang atas ini pun tamkin juga, tapi tidak boleh dibaca dengan idgham lah. Atas ni tidak boleh dibaca dengan idgham. Alladhi yad'ul yatim, tidak boleh dibaca dengan idgham. Alladhi, tidak boleh dibaca idgham. Kena baca dengan mat dua harakah. Alladhi yad'ul yatim. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilu
tidak boleh dibaca dengan idgham. Illal ladzina amanu, tidak boleh dibaca dengan idgham. Itulah mat tamkin. Tapi dalam kitab lain kita tengok yang kedua ni lebih tepat lah. Yang kedua ni lebih tepat, iaitu bertemunya ya yang dua ya lah, bertemunya dua ya. Ya yang pertama baris kasrah dan bertasydid, manakala yang kedua sukun ataupun dipanggil ya mat. Apabila bertemu dua ya, yang pertama ya tasydid dan kasrah, ya yang kedua sukun, maka dipanggil mat tamkin. Dibaca panjang dua harakah. An-nabiyyin huyyitum al-hawariyin. Baik. Kemudian yang kedua kita bincang pula berkaitan dengan hukum matlin. Matlin. Baik, mat maksudnya panjang, lin maknanya lembut. Layyin matlin ataupun matlayyin samalah. Matlin ataupun matlayyin. Layyin maksud dia lembut. Bahasa Arab lin ni maksudnya bahasa Arab, bahasa kita lembut. Ialah waw ataupun ya yang didahului fathah. Waw ataupun ya yang sukun didahului oleh baris fathah, dibaca lembut. Dibaca lembut dengan qadar mat dua harakah. Apabila huruf yang dimatikan kerana waqaf panjangnya 2, 4 ataupun 6 harakah. Jadi matlin ni dia sama macam ma'arid li sukun. Bila kita waqaf, boleh waqaf dengan 2 harakah, 4 harakah ataupun 6 harakah. Contoh dia Quraisy, li'ilam fi Quraisy, boleh 2 harakah, 4 harakah pun boleh. Li'ilam fi Quraisy, 6 harakah pun boleh. Li'ilam fi Quraisy, boleh 3 wajah. Yang kedua pun sama juga. Khauf, boleh baca 3 wajah. Sekali lagi, matlin ni nak kenal dia macam mana? Huruf ya sukun ataupun waw sukun sebelumnya ada baris fathah. Lin maknanya lembut, jadi kat situ kena baca lembut. Li'ilam fi Quraisy, li'ilam fi Quraisy. Tu nampak tak ya sukun, nampak tak ya sukun sebelumnya ada baris fathah, maka di sini dipanggil matlin. Jadi matlin ni berlaku ketika waqaf sahaja. Kalau wasal tak panggil matlin, dipanggil bacaan lin, lembut saja. Tu kalau matlin boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakah. Kemudian ni pada perkataan saif, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Baik, kat sinilah dipanggil matlin, iaitu ya sukun sebelumnya baris fathah, boleh diwaqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Kemudian di sini falyabudu rabb hadzal bait, ya sukun sebelumnya fathah, itulah matlin. Ya sukun sebelumnya fathah, boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Dan seterusnya last kali ni, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Waw sukun sebelumnya fathah. Baik. Jadi matlin ni secara kesimpulannya, kita nak kenal dia waw sukun ataupun ya sukun sebelumnya baris fathah, dan kita waqaf pada huruf selepas waw ataupun ya tersebut. Itulah dipanggil matlin. Ketika waqaf sahaja. Ketika wasal kita panggil bacaan lin, lembut. Inilah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini. Yang pertama berkaitan dengan mat tamkin. Saya ulang sekali lagi. Mat tamkin ni nak kena ada bertemunya 2 ya. Ya yang pertama baris dia kasrah dan bertasydid, manakala ya yang kedua sukun ataupun kita panggil ya mat, dipanjang 2 harakah. An-nabiyyi, nabiyyi mat tamkin tu. Huyyitum, 2 harakah. Al-hawariyyi, tu 2 harakah mat tamkin. Bertemu dua ya.
Ya yang pertama bertasydid dan berkasrah, manakala ya yang kedua sukun ataupun ya mat. Baik, kemudian yang kedua mat lin, ulang balik. Mat lin ni dia nak kena ada ya yang sukun ataupun waw yang sukun sebelumnya baris atas, baris fathah. Manakala huruf selepasnya itu diwaqafkan, dibaca waqaf, maka dipanggil mat lin. Jadi mat lin ni berlaku ketika waqaf sahaja. Ketika wasal kita tak panggil mat lin, kita panggil bacaan lin sahaja. Contoh dia Quraisy, li'ila fi Quraisy, iaitu ya sukun sebelumnya fathah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar itu dulu untuk petang ni, insya-Allah. Jika diberi peluang, jika ada kekosongan masa, insya-Allah malam nanti kita live sekali lagi, insya-Allah, selepas insya-Allah sambungan hukum yang seterusnya, iaitu berkaitan hadamir insya-Allah. Baik, jadi minta tolong share agar ramai lagi yang boleh join kelas kita, insya-Allah, secara online. Baik, mudah-mudahan usaha kita ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.